Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liabaina wa liummahatina wa liajdadina wa lijaddatina wa limasyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina warham jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يسر أمورنا ولا تعسر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Pertama dan selamanya kesyukuran setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpahan kurnia Allah kepada kita semua pada pagi ini, alhamdulillah. Teringat pesan Syekh bin Athaillah, ilahi kaifa akhibu wa anta amali am kaifa ahanu wa alaika muttakili. Tuhanku, bagaimana aku akan kecewa padahal engkau harapanku? Bagaimana aku akan kecewa sedangkan engkau harapanku? Atau bagaimana aku akan terhina padahal kepadamu lah aku bersandar dan menyerah diri. Tuhanku, bagaimana aku akan kecewa padahal engkau lah harapanku, dan bagaimana aku akan terhina padahal kepadamu lah aku bersandar dan menyerah diri. Kalau tentunya ada kitab hikam, kata-kata hikam ini adalah kata-kata hikam yang terakhir. Bukan, di antara kata-kata hikam yang terakhir, lebih kurang 10 yang terakhir. Apa di sebalik kata-kata hikam ataupun kata-kata hikmah ini? Syekh bin Athaillah pesan kepada kita bahawa kita ni mulia. Kita mulia, dan kita sentiasa mulia apabila kita berada di dalam naungan rahmat kurnia Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka dialah yang akan dimuliakan Allah. Dialah yang akan dilimpahkan kurnia demi kurnia. Pagi ini 27 Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari yang ke-27 ni kita berjaya laksanakan ibadat puasa kita dengan baik, meneruskan program ibadah kita dengan baik insya-Allah. Berbaki lagi 2 hari ataupun 3 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi amalan Rasulullah i'tikaf di penghujung Ramadan. 10 yang terakhir Rasulullah beriktikaf di masjid. Rasulullah mengenakan pakaian yang sebersih, yang sebaik, yang sewangi yang mungkin.
membersihkan diri sebelum pergi ke masjid, memakai pakaian-pakaian bersih, kemudian beriktikaf. Macam mana yang kita duk mengaji, iktikaf sunat, iktikaf wajib. Macam kita yang tak ada apa-apa, iktikaf sunat, alhamdulillah. Jangan lupa kita ni nak niat iktikaf walaupun kita duduk sat saja dalam masjid. Kemudian aturkan program kita sendiri. Kalau kita nak ambil amalan yang dilakukan oleh Syekh Zaki Ibrahim, seseorang ulama Mesir, waktu subuh dimulakan dengan baca Waqi'ah, surah Waqi'ah. Waktu zuhur, surah Ar-Rahman. Waktu asar, surah An-Najm. Waktu maghrib, surah Yasin. Dan waktu isya, surah Al-Mulk. Kalau kita nak ambil sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibn Katsir dalam hadis yang bahawasanya siapa yang mencintai Rasulullah, siapa yang rindu untuk bermimpi, rindu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan beberapa hadis, amalkan 4 surah: surah At-Takwir, surah Al-Insyiqaq, surah Al-Infitar, dan surah Hud. Baca doa, Allahumma arina wajha nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Itu doa Ustaz Arundin. Alhamdulillah, siapa yang dah pernah mimpi dah dalam bulan Ramadan ni, alhamdulillah. Begitu juga semalam, mudah-mudahan siapa yang dan dapat Lailatul Qadar, mudah-mudahannya. Karena ada ijtihad ulama, Lailatul Qadar ada 9 huruf. Diulang kalimah Lailatul Qadar itu 3 kali dalam surah Inna anzalna fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alf syahr. 3 kali, 9 didaratkan dengan 3 kali, maka 27. Ada ulama berijtihad 27 hari bulan Ramadan. Kalau ikut Syekh Abdul Fatani 23 malam. Apapun sat lagi, kalau terbit matahari, cahaya matahari tak berapa terik macam biasa. Mungkin sampai ke 10, ke 11 tak panas terik lagi. Berkemungkinan semalam adalah Lailatul Qadar. Keberuntunglah siapa yang bangkit sembahyang tahajud semalam, siapa yang bangkit mengaji Quran semalam, siapa yang wirid dia semalam. Kata guru saya, menjadi amalan di antara maghrib dan isyak, kita mulakan dengan membaca istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai habis. Kemudian kita beristighfar 100 kali. Kemudian kita tahlil la ilaha illallah 100 kali. Kemudian kita selawat. Seberapa banyak selawat yang kita nak selawat, selawat banyak-banyak, sebanyak yang mungkin. Kerana selawat itu adalah pembuka. Selawat ni dia membuka rahmat Allah Ta'ala. Kita ada hajat, kita ada keinginan, kita ada permohonan pada Allah Ta'ala. Jangan pernah kita lupakan permohonan kita tu dengan kita selit dengan kalimah selawat. Nak doa pada Allah, mulakan dengan kalimah Alhamdulillah, kemudian berselawat. Alhamdulillah wassalatu wassalam, paling kurang. Kemudian ditutupi pula doa dengan doa selawat dan juga alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Buka pun selawat, tutup pun selawat. Kata Sayyidina Umar, siapa yang berdoa tak berselawat, doa dia tergantung di antara langit dan bumi. Maka saya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua pada pagi ini. Pagi ini kita nak kait sesuatu pengajaran tentang sirah. Tapi bukan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sirah yang digelapkan dalam sejarah. Kalau kita nak ikut rentetan seratan peristiwa, 28 hari bulan Ramadan, belum lagi besok. 28 hari bulan Ramadan pada tahun 92 Hijrah. Apa yang berlaku? Apa ni? Tak boleh makan morera. Sebab apa? Sebab morera petani lah. Kesian. Morera lah, kuih raya belum lagi kan.
Kaya ada lagi lemang dah jual lah, alhamdulillah. Kemudian orang yang sembahyang lemang pula. Kemudian orang yang jual lemang waktu malam, sembahyang tengah malam sampai ke subuh, singgahlah masjid sembahyang lah. Itulah mudah-mudahan. Baik. Peristiwa pembukaan kota Andalus, Futuhul Andalus, berlaku pada 28 bulan Ramadan tahun 92 Hijrah. 28 bulan Ramadan tahun 92 Hijrah ini merupakan tarikh yang sangat besar. Satu sejarah yang merupakan sejarah kita. Satu tamadun yang merupakan tamadun kita. Tetapi ianya telah digelapkan, ianya telah diranapkan oleh musuh-musuh Islam di atas kelemahan Islam sendiri. Nah, satu tamadun yang berusia 800 tahun dibuka oleh Panglima Tariq bin Ziyad. Kata Syekh Abdullah Gennun, ini nama Maghribi, Abdullah Gennun. Abdullah Gennun, dia buat huruf ga. Ga tu dia buat huruf kaf, dia bubuh titik, sama macam kita buat huruf ga tu. Nah, Syekh Abdullah Gennun, seorang ulama Maghribi. Ini buku dia, ini kitab dia. Dan ini di antara tajuk tesis saya masa saya mengaji dulu. Kata Syekh saya, Syekh Dr. Hasan Al-Alami, Ustaz Hasan Al-Alami pesan kat saya, Sidi Ahmad, nanti bila kamu buatlah tentang benda ni, nanti bila kamu balik, kamu boleh cerita dekat orang-orang di tempat kamu. Ini sejarah kita. Ya, memang ini sejarah kita. Bila kita baca satu, kita berasa nak mengalir ayat mata kita. Kerana sejarah kita cukup mulia rupanya, subhanallah. Ya. Kata Syekh Abdullah Gennun, Islam tidak akan tersebar melainkan dengan Islamnya orang barbar. Pernah dengar orang barbar? Barbarian. Kalau barbarian yang orang dengar kata barbarian, kira kecup perut. Sebab apa? Sebab mereka ada satu puak yang sangat ganas. Dan Tariq bin Ziyad adalah berketurunan barbar. Nah, pure barbar. Barbar yang sangat barbar. Tak tahu nak cerita. Ya. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab lah yang bertanggungjawab menyebarkan Islam sampai ke bumi Maghribi. Nah, tapi pada masa itu tidak sampai, nak dibawa ke Andalus tak sampai. Namun legasi itu diteruskan oleh cicit ciukah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, dia khalifah ke-13 dalam Islam. Dia ada keturunan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ulama mengatakan kalau ada khalifah Islam lagi selepas Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ada lagi yang kelima, Umar bin Abdul Aziz lah orang dah. Maka Umar bin Abdul Aziz bertanggungjawab menghantar asatizah, menghantar guru-guru, menghantar alim ulama, para fuqaha ke negeri Maghribi, ke negara Maghribi, untuk mengajarkan semua penduduk-penduduk Islam di Maghribi kenal tentang Islam. Dan kita tengok nama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu nama Islam dah. Tariq maknanya dia ni dah Islam dah. Bin Ziyad, ayah dia pun dah Islam. Ulama mengatakan, Syekh Abdullah Gennun kata, orang pertama peluk Islam di Maghribi, paling kurang di antara orang pertama peluk Islam ialah bapa dia, nama Ziyad. Kerana Ziyad itu telah menunjukkan dia Islam. Bapa dia orang yang mula-mula peluk Islam, anak dia Tariq bin Ziyad orang yang menyebarkan Islam. Daripada sini pun kita boleh dapat dah, kita bapa kita Islam, anak dia mestilah menyebarkan Islam. Kita buat doa, mudah-mudahan
Sebab itu kata Syekh Abdullah Genun, Maghribi, negara-negara Eropah, Spanyol, Spain, Perancis dan sebagainya yang belah atas, Afrika Utara, benua Afrika Utara, mereka tidak akan menerima Islam kalau tidak seizin Allah Subhanahu Wa Taala menerusi Panglima Tariq bin Ziyad ini. Maka Tariq bin Ziyad memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Pada zaman Musa bin Nusair, iaitulah pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hantar dia punya gubernur dia nama Musa bin Nusair. Ada ulama juga mengatakan pada zaman Musa bin Abdul Aziz, Abdul Aziz bin Musa dan juga Musa bin Nusair, mereka lah bertanggungjawab dibawa segala panji-panji Islam, maknanya dibawa untuk disebarkan ke negara Maghribi. Kemudian di sana mereka train, mereka latih orang-orang Islam di Maghribi supaya mereka kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal sejarah kita, kenal segala ilmu fiqh, tasawuf dan sebagainya, sehinggalah berjaya dimantapkan iman itu. Menerusi Tariq bin Ziyad inilah mereka bergerak dengan satu pasukan yang mana pada dahulunya puak Barbar dengan puak Arab ini tidak boleh bersatu, tak boleh, mustahil. Barbar mereka bukan Arab, mereka tak boleh jumpa orang Arab. Jumpa orang Arab mereka nak bergaduh. Maka berseteru setelah sekian lama, sejak turun temurun. Tetapi dengan datangnya Islam menyatukan di antara puak Barbar dan Arab. Disebut sebagai isti'rabul barbariyah, mengarabkan orang Barbar ataupun mengislamkan orang Barbar dengan dengan agama Islam yang hanif, yang lurus. Maka Islam bersatu di bawah satu panji. Walaupun kita berbeza, walaupun pada masa itu berbeza bangsa, tetapi kita satu akidah. Maka ini kekuatan kita. Kekuatan kita terletak pada akidah. Maka dengan akidah yang jitu ini, kita berjaya membawa Islam sehingga ke pesada dunia. Islam tersebar. Maghribi, hujung Maghribi, Tangier. Siapa bersapi Maghribi? Mana Maghribi? Tangier. Itu yang paling hujung kat Maghribi. Duduk kat penghujung tu, naik ferry 50 minit saja untuk seberang pergi Spain. 50 minit lah. Tu zaman lah ni lah. Zaman dulu mungkin lambat sikit lah. 50 minit lah. Kalau ada duit, pergi Spain tak ada masalah. Kalau tak ada duit, berenang pun sampai. Orang Arab Maghribi mereka berenang pergi seberang. Lepas tu kena tembak macam-macam. Tapi Tariq bin Ziyad melengkapkan dengan persenjataan mereka naik kapal. Macam mana kita sedia maklum, bila Tariq bin Ziyad berlabuh saja di pelabuhan yang hari ini dikenali sebagai Gibraltar ataupun Jabal Tariq. Tariq bin Ziyad pada masa itu mereka bawa angkatan panglima tentera-tentera Islam, bawa semua tentera-tentera Islam yang akidah yang mantap, kefahaman yang mantap, semangat juang yang tinggi, berkat usaha daripada Umar bin Abdul Aziz yang duk train mereka, latih mereka untuk kenal Allah, kenal Rasul. Setelah sekian lama, berkat Sayyidina Umar buka Islam dekat Maghribi, alhamdulillah, maka tentera-tentera Islam yang ada pada masa tu jauh sekali tentera Islam yang ada pada masa sekarang. Kerana apa? Sebaik saja sampai di seberang Selat Gibraltar, maka tentera musuh telah pun bersiap sedia. Mereka pun cerdik, mereka dah hantar dah spy mereka. Tunggu siap dah dekat seberang sana. Mereka duduk atas kapal, turun kapal. Tariq bin Ziyad kata, wahai tentera muslimin, kamu pilih satu di antara dua. Depan kamu musuh, belakang kamu laut. Kamu pilih sama ada kamu nak ditelan, mati ditelan lautan, ataupun kamu nak mati syahid.
Ingat, kita manhaj kita punya prinsip kita, hidup mulia atau mati syahid. Kita hidup kita mulia, Allah muliakan kita dengan iman. Maka kita sentiasa mulia apabila kita ni pegang betul-betul iman kita. Allah lah yang mengangkat kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah muliakan kita. Nah, maka Tariq bin Ziyad lepas ucap kalimah tu, maka mula-mula tentera-tentera muslimin pada mulanya mereka juga merasa gugup. Kan? Kerana apa? Bila Panglima Tariq bin Ziyad kata macam tu, dia bukan kata saja, dia bakar kapal. Turun pada kapal, bakar kapal yang depan naik. Oh, sudah nak balik macam mana? Kalau kita pergi perang, tinggal pada perang tu, bakar habis semua. Kita nak balik tak boleh. Macam mana tak? Maka tinggal dua jalan. Satu laut, nak seberang balik, nak berenang balik, mati kena telan laut, ataupun lawan musuh mati syahid. Kalau mati syahid, kalau menang mulia, alhamdulillah. Nampak? Maka semangat juang itulah yang berjaya dikobarkan, membuahkan hasil. Islam tersebar daripada Selat Gibraltar, tersebar sampai kota Lyon, Perancis. Penuh. Tak ingatlah, ada beberapa bandar yang tentera Islam berjaya sebar sampai ke Perancis, sampai nak dekat Jerman. Tapi tak ada sampai. Maka Islam bertapak di Granada, bertapak di Granada, bertapak di Cordoba, ada orang ni panggil Cordova, menapak dengan penuh kemah. Subhanallah, 800 tahun. Daripada tahun 92 Hijrah sehingga 897 Hijrah. Itu tamadun, kita kata. Tamadun, dia bukan lagi sebagai sejarah kepimpinan dah. Tamadun lah. Sebab apa? 600 tahun empayar Islam membina satu tamadun yang sangat hebat. Masa itulah Ibn Sina, Ibn Khaldun, Ibn Battuta, Ibn Tufail, kan, medik Islam. Ibn Tufail, Ibn Sina juga pakar perubatan dalam Islam, alhamdulillah. As-Sufi, Al-Kindi, Ibn Battuta, ahli pelayaran Islam. Masa itulah semua ibnu ini lahir, wujud pada zaman kegemilangan Andalus. Dan kita juga baca sejarah, hebat tak hebatnya sistem arkitek yang ada pada zaman Andalus. Maka bina masjid tak perlu pakai mikrofon macam kita. Mereka hanya menggunakan teknologi pantulan suara, buat kubah-kubah yang tepat dia punya tu, perincian dia. Imam cakap kat depan ni boleh dengar sampai belakang sebab pantulan suara dia ikut kubah. Dan di keliling ni mereka tak pakai sistem aircon macam kita, tapi guna sistem macam sistem aircon. Mereka salurkan air menerusi celahan-celahan lantai yang menyebabkan suhu dalam masjid itu menjadi sejuk macam aircon. Subhanallah. Dan di luar ada air pancuran kepala singa, ada 5 ekor kepala singa. Hebatnya kepala singa ni, mulut dia boleh berkeluar ayak. Yang tu kita apa reti buat. Kan, pelipik bubuh tu keluar ayak boleh buat. Tapi kita boleh buat tak? Kepala singa tu dia keluar ayak hanya pada waktu solat saja. Waktu solat saja, masuk waktu ya akan keluar dengan secara automatiknya, ayak tu akan keluar. Tiap-tiap kali waktu solat. Subhanallah. Dan pada masa tu dicipta jam matahari. Hari ni kita tengok jam ni, jam matahari. Yang dapat kata kiraan 365 hari setahun ni, ada 365 hari, berapa jam, berapa bulan tu, orang Islam. Yang kata reka kapal terbang tu bukan adik-beradik apa? Adik-beradik apa? Right apa? Bukan.
Masa tamadun Andalus juga, subhanallah, 600 tahun. Sebab itu Abdul Malik Ad-Dakhil, seorang gubernur dalam Andalus, apabila orang Islam masuk dalam Andalus, tunjukkan betapa hebat, betapa mulianya Islam ni. Atas kalimah macam Rasulullah ajak juga, aslim taslam, Islamlah kamu selamat. Itu isi kandungan surat yang Rasulullah tulis dekat Raja Muqawqis, Raja Al-Qibti. Rasulullah tulis dalam surat Islam, aslim taslam, Islamlah kamu selamat. Maka Islam di Andalus digunakan 100% konsep yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Tak ada sebarang paksaan untuk peluk Islam, tak ada. Tapi mereka menunjukkan akhlak Islam yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan orang-orang Kristian di bumi Andalus terpesona dengan akhlak-akhlak orang Islam. Mereka sendiri memeluk Islam tanpa sebarang paksaan. Peluk Islam, ucap 2 kalimah syahadah pada zaman tu. Sehingga akan Malik Ad-Dakhil, apabila seorang raja Perancis, seorang orang Perancis, orang Kristian, maka minta tolong dekat dia, kerana mereka ni ada musuh, nak minta tolong lawan. Orang Islam, tolong cover kami, nak lawan musuh kami. Dia pergi tolong. Kemudian atas penghargaan raja Kristian tadi ni, raja Kristian tu minta Malik Ad-Dakhil masuk ke tempat mereka, dihidangkan dengan Malik Ad-Dakhil ni, dihidangkan dengan arak, ayat arak. Apa kata Malik Ad-Dakhil? Aku ingin sesuatu untuk menambah pemikiranku, untuk menajamkan pemikiranku, bukan untuk melemahkan pemikiranku. Itu raja. Maknanya Malik ataupun raja pada masa tu, mereka kukuh, hebat, kekal. Sebab tu 600 tahun kita bina tamadun. Lagi 200 tahun, semua 800 tahun. Lagi 200 tahun lagi cerai. 200 tahun kemudian, apa berlaku? Biasa orang Islam sentiasa ada musuh. Api dalam sekam sentiasa ada. Macam kita agak. Cuma bezanya mereka tak putus asa. Musuh-musuh Islam mereka tak pandai nak putus asa. Kita ni baru ni putus asa. Macam kita terawih kan. Terawih ni baru nak gagal sebulan nak putus asa. Sebab apa? Kata ingat dah kuih raya, lemang apa semua. 200 tahun mereka upah perisik daripada Portugal. Upah seorang perisik daripada Portugal buat kajian. Sungguh-sungguh buat kajian. Fikir macam mana ni orang Islam tak boleh nak dikalahkan. Kalau lawan pedang, lawan senjata, kita kalah. Lawan senjata, kita kalah. Sebab nak belajar daripada perang salib, boleh belajar. Musuh Islam, lawan Islam, kalah. Habis nak buat macam mana? Akhirnya maka dapati ada sesuatu yang boleh melemahkan orang Islam. Maka cuba, walaupun secara gamble, buat masuk. Mereka tahu benda tu akan berhasil. Sebab apa? Islam bila dah bina satu tamadun yang hebat, kita berada dalam keadaan selesa. Kita selesa. Bila dalam keadaan selesa, maka musuh-musuh Islam cucuk jarum. Buat apa? Maka masukkan arak dan juga rokok secara percuma. Dihantar, dibawa masuk ke dalam bumi Andalus, arak dan rokok secara percuma. Bagi pada orang Islam, bagi, sebarkan pada orang Islam. Arak dan rokok secara percuma. Gemarkan muda-mudi dengan muzik, dengan lagu-lagu. Gemarkan mereka dengan tarian, tari menari. Menyebabkan muda-mudi pada masa tu mereka tinggal Al-Quran. Maka tak baca dah Quran, mereka dengar lagu. Macam kita juga. Sayang.
Nah, 200 tahun, bayangkan 200 tahun mereka suar benda tu free, tak ada cukai. Kalau kita ni orang cukai kumai-kumai lagi duk beli. Zaman dulu tak gaduh beli, mereka bagi free. Tapi bagi apa? Bagi rokok dengan arak. Maka dalam tempoh 200 tahun, pada pagi 21 Muharram tahun 897 Hijrah, terdengarlah tangisan, tangisan Raja Andalus. Lalu berkatalah bonda dia Aisyah daripada Bani Ahmad, daripada Bani Ahmad, bonda kepada Raja Andalus nama Abdullah. Abdullah itu Raja Andalus yang terakhir di bumi Granada. Dia menangis apabila dia menyerahkan kunci kota Andalus kepada King Ferdinand dan juga Ratu Queen Isabella. Bagi anak kunci ya, tak perang tak apalah, jangan apa-apakan kami. Termeterai perjanjian di antara orang Kristian dan orang Islam. Dalam perjanjian itu ada 67 perkara. 67 perkara. Di antara perkara-perkara yang disebutkan, tolong jaga keselamatan orang Islam, jangan apa-apakan orang Islam. Maka orang Kristian bagi jaminan. Maka Malik ni pun, Raja Islam Abdullah ni pun menangis. Mak dia kata apa? Menangislah engkau wahai anakku seperti seorang wanita, kerana engkau tidak mampu mempertahankan kerajaanmu seperti seorang lelaki. Menangislah macam orang perempuan. Tahu orang perempuan lah. Kerana engkau tak mampu tahankan negara kamu, kerajaanmu seperti orang lelaki. Maka pada masa itu berkubur setelah 200 tahun, pada tahun 1492 Masihi. Orang Islam pada masa itu dengan harapan mereka akan diselamatkan. Pemerintah Kristian, Raja Kristian kata apa? Raja Kristian kata, wahai orang-orang Islam, rangkatlah kamu meninggalkan bumi Andalus ini. Kami telah sediakan kapal-kapal untuk kamu. Orang Islam pada mula tak mau pergi naik kapal, sehinggalah maka nampak kapal betul-betul ada dekat pelabuhan. Orang Kristian kata, pi, kami takkan apa-apakan hampa, takkan apa-apakan hampa. Maka ada orang Islam yang terpengaruh, maka mereka pun naik, bawa segala kelengkapan dengan harapan mereka dapat tinggalkan Andalus, pilah duduk kat negara mana-mana pun. Kapal telah disediakan, perhantaran percuma, special delivery. Bila naik saja atas kapal, rumah dikosongkan, maka rumah mereka digeledah oleh orang-orang Kristian. Ada orang Islam yang mana tak jadi naik kapal, takut kena tipu, bersembunyi dalam rumah. Siapa yang bersembunyi dalam rumah, rumah mereka kena bakar, mereka pun kena bakar. Dah kalut macam tu, nak balik tak boleh dah. Naik atas kapal, kapal pula ditenggelamkan, dibakar kapal itu, lalu ditenggelamkan. Nak pergi ke mana, tak pergi ke mana, melainkan semuanya menjadi lautan darah. Dikatakan dalam riwayat, laut pada hari itu jadi merah pekat. Laut tu bertukar warna jadi merah pekat kehitaman, campur bakaran kapal dan juga campur darah yang mengalir. Lebih kurang 600,000 orang Islam pada hari itu saja. 600,000 orang Islam. Dan bukan setakat tu, 300 tahun yang awal lepas daripada Islam jatuh, maka usaha untuk senyapkan, tutup segala apa yang orang Islam pernah ada, tutup habis, rapat, tutup semua. Seakan-akan tak ada Andalus atas muka bumi, seakan-akan tak ada tamadun. Maka gembal-gembulkan apa? Zaman Renaissance. Masa itulah mereka kata mereka yang cipta ni, mereka lah cipta tu, mereka lah buat ni, mereka lah buat tu. Padahal mereka dulu nak mengaji bahasa Arab, mai ke Andalus. Masa Eropah di zaman kegelapan, masa tu mereka tak reti apa.
Maka zaman jahil, maka mai ke negara Andalus belajar bahasa Arab. Walaupun mereka tak Islam, mereka belajar bahasa Arab, hayati penghayatan Islam. Maka buat balik ilmu, mereka buat balik kat tempat mereka. Bila habis Andalus, maka tutup rapat masjid Cordoba ke, masjid apa ke, semua pakai jadi gereja. Tak ada lah. Mereka buat kajian kat kepala singa tu, macam mana Islam boleh buat last sekali rosak kepala singa tu. Tak boleh buat apa, tak dapat jawapan. Maka sebenarnya Andalus itu adalah satu penderitaan orang Islam. Kita gugur kerana apa? Kerana kita sendiri. Kita gugur kerana kita sendiri, sikap kita sendiri. Satu tamadun 800 tahun. 800 tahun bukan lama, bukan sat lama. 600 tahun kita diambang kemahsyuran. 200 tahun lepas tu. Dalam masa 200 tahun. 200 tahun masa yang lama. Dia pesuar benda tu ya. 200 tahun. Bayangkan maintain 200 tahun. Akhirnya Islam dah tak ada semangat jihad. Tak macam Tariq bin Ziyad dah masa mula-mula buka. Orang Islam pada masa tu lebih berfoya-foya, sukakan hiburan, sukakan segala-gala jenis kemaksiatan, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala pasti tarik nyaman. Baik, kita tengok hari ni kita punya sikit lagi nah. Kita tengok kita pula tadi. Baru ni anak murid tanya kat saya, Ustaz, anak murid darjah 3. Anak murid darjah 3. Tanya kat saya, Ustaz, tanya kat Ustazah, Ustazah, hari raya ni kalau saya nak pergi beraya dengan awet boleh tak? Ui, pergi beraya dengan awet? Nak beraya naik awet naik motor boleh tak? Oh, naik motor. Dah lah darjah 3, nak pergi beraya dengan awet naik motor. Tak ingat Ustaz Azhar dulu kata, boleh. Suruh pak dia duduk tengah-tengah. Tapi Ustazah, awet saya bukan seorang, awet saya 10 orang. Sudah kata. Lagi zaman Facebook, budak darjah 1 dah ada Facebook. Ni. Subhanallah. Tapi alhamdulillah budak tu duduk main mengaji, dia main kelas fardu ain kita, dia budak ajar. Di Ipoh itu kes seorang budak tengah sembahyang tarawih, baiknya dia boleh keluar asrama, kut pintu hadapan, dia pergi minum arak. Dalam pukul 10 dia balik main, sambung sembahyang tarawih. Cakap tak cakap, tapi kantoi juga sebab bau arak ada kat mulut dia, kantoi dengan cikgu. Tanya, rupanya pergi minum arak, ketagih arak. Nah, benda ni adalah perancangan jahat musuh Islam. Baik musuh Islam daripada kalangan Yahudi, baik musuh Islam daripada kalangan Kristian. Orang Yahudi, kita dah ingat firman Allah Taala, walan tarda ankal yahud walan nasara. Ada dua. Seseorang orientalis Perancis maka buat kajian tentang orang Islam, nak buat macam mana ni. Hari ni kita ni memang lah ni, kita kalau nak suruh pergi berjihad pun tak apa nak kuat. Sebab semua kekuatan perang semua dapat kat Israel, semua dapat kat Amerika Syarikat, semua dapat kat Jerman, semua yang bukan Islam. Cara tu yang saya cerita, apa kata kebal yang paling canggih ada kat Jerman. Senapang paling canggih yang boleh tembak corner shot ada kat Israel. Kita ada apa? Kita ada semangat lah, insya-Allah. Tapi semangat itu penting. Dan kekuatan juga penting, akidah yang paling penting. Kerana kita menang bukan kerana kekuatan fizikal, tetapi kedua-duanya, fizikal dan spiritual. Nah, maka seorang orientalis Perancis dia buat kajian macam mana nak rosakkan orang Islam. Mudah ya? Apa dia? Pisahkan dia daripada keluarga dia. Pisah daripada keluarga. Buat macam mana? Bukan suruh dia pergi masuk camp, masuk dah. Dia buat kajian buat macam mana? Hanya cukup biarkan orang Islam meninggalkan ahli keluarga mereka dengan mereka pergi berborak-borak di kedai-kedai kopi. Itu saja. Halus sikit lah. Sebab apa? Strategi dia apa? Bila orang Islam
mereka tak selalu duduk kat rumah, itu menandakan proses tarbiyah kurang berlaku di rumah. Bila jadi apa-apa tak puas hati, si bapak si ayah ni keluar, bising Allah, sabar aku, pergi singgah kedai kopi, sembang wong. Kalau yang kaki masjid, singgah masjid kan, yang tak kaki masjid, strategi dia halus. Dia kata apa? Orang Islam boleh, kita boleh hancurkan kekuatan orang Islam dengan hanya pisahkan mereka dengan keluarga mereka, bukan dengan pisahkan mereka dengan bawa pergi mana-mana, tak. Hanya biar mereka menjadi kebiasaan melepak di kedai kopi, melepak di kedai-kedai, itu merupakan kebiasaan mereka, sehingga mereka melupakan keluarga mereka, maka terputus proses dakwah. Akhirnya mereka berada dalam dunia mereka masing-masing, mereka merasa seronok dengan dunia mereka, akhirnya mereka tinggal Islam. Halus. Yalah, kita yang merokok tak merokok kat rumah, pergi kedai kopi merokok lah. Boleh. Kan? Tapi yang teruk lagi depan anak merokok. Lepas tu marah kat anak, jangan merokok. Nah, abang kata benda ni tak mustahil. Benda ni tak mustahil. Di saat hari ni kita dihidangkan dengan program-program hiburan dekat TV, program-program yang berbentuk hiburan. Dekat luar pun banyak program-program hiburan. Remaja-remaja kita tak apa nak kenal dah alim ulama. Tak apa kenal dah alim ulama. Ya, kalau sebut artis, pemain bola sepak, pemain badminton, pemain pas segala, semua boleh sebut. Tapi kalau sebut ulama, boleh sebut siapa? Azhar Idrus. Okey tu. Yang tu paling kurang, paling okey. Alhamdulillah anak muda dah ni duk boleh ikut lah. Alhamdulillah. Nah, tapi jangan lalai. Kita tengok orang Islam kat Rohingya, maka dihalang puasa, tak boleh masuk masjid. Masuk masjid pun tak boleh, nak buat tarawih pun tak boleh. Siapa nak masuk? Nak sembahyang tarawih kena tulis nama 10 orang saja boleh sembahyang tarawih. Kena bagi nama dekat polis. 10 orang yang boleh sembahyang tarawih, lain tak boleh. Di Xinjiang Cina, pelajar-pelajar dengan pensyarah-pensyarah mereka kan dihalang puasa, tak boleh. Ada yang kena pecat. Di Azerbaijan, kalau hari Jumaat, sembahyang Jumaat kena ubah pergi hari Sabtu. Sebab apa? Sebab hari Jumaat ni hari kerja, ganggu orang buat kerja, ganggu prestasi kerja, pekerja-pekerja ni, maka diubah pergi hari Sabtu. Oh, kalau kita jadi sembahyang Sabtu. Kita kat Malaysia senang, alhamdulillah. Nak sembahyang, nak main mengaji, nak pergi mana pergi, alhamdulillah, tak ada masalah, tak ada sebarang halangan. Tapi kita lah pula, jangan sampai Allah tarik benda ni. Allah dah tarik dah ni, pelan-pelan Allah tarik dah ni. Jangan. Betul? Allah tarik dah. Allah tarik apa? Ilmu. Allah tarik bagi amal. Apa ramai orang yang tidak berilmu dalam agama dia sendiri. Ya. Betul? Harap berilmu bila nak angkat nikah sahaja. Ya. Betul? Ya. Alhamdulillah lah, geng-geng muda semua bakat pergi mengaji juga lah ni. Alhamdulillah. Ini satu perkembangan yang sangat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, masjid kita pun alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Kita punya kawasan kita ni alhamdulillah. Ya. Beranak baru, Pak Buntak, bila bertebal sikit-sikit, alhamdulillah. Tapi tempat lain, sebab itu kita tak mau ambil endah benda ni. Tak mustahil Andalus yang pernah menjadi sejarah kita dan berkubur sampai ke hari ini. Orang tanya, tak ada pun peta Andalus, tak ada. Hari ni Sepanyol. Orang tanya Andalus ada, orang pun tak tahu. Tak tahu sudah tak. Pengalaman masa dulu-dulu, masa mengaji dulu, orang Spain hari, mereka pun bagi tahu, Tok Wan kami, Tok Nek kami orang Islam, tapi kami pun tak tahu sebab apa kami ni Kristian. Kami pun tak tahu macam mana cerita, kami pun tak tahu. Rupanya dulu siapa yang tinggal, siapa yang ni semua pakat kena bunuh, siapa yang nak hidup mengaku Kristian. Ada yang tak tahan dah, terpaksa mengaku Kristian, terpaksa mengaku murtad. Sebab apa? Kau tidak kena bunuh. Disenyapkan sampai tak ada sejarah tu, hilang. Betul, tak ada. Nama pun tukar habis, segala apa semua tukar.
Cuma tinggal bangunan-bangunan saja. Itu pun hari ini dah jadi muzium. Ya. Kita bolehlah sembang semua segala apa yang kita ada, tapi yang kita nak ambil pengajaran ialah masa sekarang. Masa sekarang kita takkan ada masa sekarang, mereka ada masa silam. Masa silam kita untuk memberi pengajaran. Sebab tu kita yang ada kat sini semua ada pengalaman, ada pengetahuan masing-masing yang berbagai latar belakang. Kita kena manfaatkan segala latar belakang kita tu untuk Islam. Kita ada generasi kita, anak-anak kita nanti akan ada cucu kita, insya-Allah. Kita mungkin dah mati, tapi alhamdulillah anak-anak kita meneruskan legasi. Ya. Hari ni kita mungkin ajak anak kita fardu ain, mungkin anak kita nanti besar esok dia ajak pula tentang bab fardu kifayah yang lain. Ya. Tak semestinya Islam ini hanya nampak dari sudut-sudut ibadat saja. Islam huwal hayah. Islam itu adalah hayah, kehidupan. Sebab itu tamadun kita dibina atas dasar ilmu, dan ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Sebenarnya ada benda lagi, bukan yang tu saja. Perpecahan kaum muslimin di kalangan orang Islam pada zaman Andalus terpecah sampai 20 puak, dan satu negeri ada 20 puak. Kemudian pembelotan panglima atau pembelotan gubernur-gubernur Islam. Kan? Abu Zaid panglima gubernur Islam. Belot. Bila ada rakyat Islam yang memberontak dekat dia, dia belot, dia minta tolong dekat orang Kristian, minta tolong kat raja Kristian. Dia buat perjanjian dengan raja Kristian, kalau hangpa tolong kami, hangpa tolong pemerintahan aku ni, aku akan bayar jizyah, bayar ufti, bayar dekat orang Kristian. Padahal yang betulnya ufti ni, jizyah ni, orang bukan Islam yang bayar dekat Islam. Tapi raja pada masa tu pi ubah Islam yang dibayar dekat bukan Islam. Jual tanah, jual kawasan, macam kita juga. Sekian dimaklumkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulli a'malana ya Allah ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir ma lana wa waladana wa tula 'umrana wa barik lana wa adkhilna al jannah. Allahumma inna na'udzu bika minas salbi ba'da al-'ata. Allahumma inna na'udzu bika minas salbi ba'da al-'ata. Allahumma inna na'udzu bika minas salbi ba'da al-'ata. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin.